Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pertamanya, sebelum saya bercakap tajuk berkaitan kurban, orang Melayu telah menerima kalimat kurban sebagai kalimat yang membawa maksud sembelih binatang. Sebagaimana kalimat cerai diterima pakai sebagai maksud tolak. Cerai, Melayu kita dia panggil cerai lah. Orang Arab panggil tolak. Kalau suami kata kat isteri cerai, sama dengan tolak. Walaupun sebenarnya tolak itu kalimat yang asal. Kalimat udhiyah itu asal bahasa Arab. Udhiyah ataupun udhiyah. Ada satu syadah, ada satu tak ada syadah. Udhiyah satu lagi udhiyah. Dia ada 4. Idhiyah, satu lagi idhiyah. Ada 4 kalimat. Binatang yang kita nak sembelih tu disebut sebagai udhiyah. Binatang tu sendiri. Adapun kita ambil binatang, kita sembelih, yang tu maksudnya tadhiyah. Makna Melayu kita adalah pengorbanan. Maka bila sebut kalimat kurban adalah suatu ibadat, binatang yang disembelih menjadikan kita dekat dengan Allah. Maknanya kurban adalah ibadat. Bila ibadat, dia mesti ikut dia punya peraturan dan dia juga punya syarat. Ibadat kurban dia bermula walaupun pada 10 Zulhijjah, tapi kena tunggu selesai khutbah raya dulu. Cumanya ada seorang sahabat, dia sembelih binatang kurban sebelum sembahyang raya. Ada sahabat, bukan sahabat kita tak, sahabat Nabi lah SAW. Kerana apa? Dalam kepala dia, selesai khutbah raya, dia nak bagi daging kat Nabi. Itu tujuan sebenar dia. Kemudian dengar khutbah Nabi SAW, Nabi membaca ayat surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu solat Aidil Adha, campur dengan khutbah, dan sembelihlah binatang korban. Dia sembelih awal. Maka dia membuat rayuan kepada Rasulullah, minta supaya korban dia diterima. Kerana unta yang dia sembelih menyamai 2 ekor unta orang biasa. Unta dia besar sungguh. Maka permintaan itu dibenarkan. Jadi dia seorang saja boleh buat ibadat korban, tak berulang 2 kali untuk orang lain. Bila sebut berkaitan udhiyah ni, adalah binatang yang kita sembelih. Binatang tu mesti an'am. An'am ni apa? Binatang ternak yang memang wajib zakat kalau mencukupi syarat. Yang saya dengar dah 2 minggu dah dalam radio IQ, kuda boleh buat kurban, rusa boleh buat kurban, kijang boleh buat kurban. Kenapa boleh buat? Dengar sendiri, bukan orang cerita. Sebab binatang ni kalau kita ternak, dia 4 kaki, boleh buat kurban. Tu orang panggil silap. Dan saya dah tunai tanggungjawab
disampai pada seorang cikgu ni sampai kepada muridnya yang kerja dengan radio tu. Harap tarik balik lah. Dia mesti binatang ternak yang kena zakat. Kuda tak kena zakat. Tapi kalau meniaga kuda, kena zakat perniagaan, bukan zakat kuda. Orang meniaga ayam, ayam tak ada zakat ayam. Tapi orang meniaga ayam, duit mencukupi, kena zakat ayam. Sama lah rumah sewa. Orang rumah sewa banyak, dia tak kena zakat. Duit yang dah kutip tu sekiranya mencukupi syarat, maka kena zakat perniagaan, bukan zakat rumah sewa. Ada kedai komputer, bukan zakat komputer, zakat perniagaan. Ini kesilapan. Kerana difahami adalah binatang 4 kaki yang boleh ditunggang. Rusa, budak-budak kecil bolehlah naik. Kuda tentunya boleh naik 4 kaki. 4 kaki, adakah ia binatang ternak? Walaupun kita bela, tapi bukan binatang yang wajib zakat, tak boleh buat korban. Tentang korban ni kita kena faham binatang yang disembelih kerana nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada permulaan selepas dengan khutbah raya haji, sambung berterusan sampai sebelum azan maghrib hari raya yang keempat atau hari tasyrik yang ketiga. Saya yang itu dari segi binatang korban syarat mengikut syarat-syarat lain. Maksud saya di sini, setiap binatang yang kita nak beli, antaranya umur paling penting. Jangan kurang. Kalau kambing kacang yang ada kat kampung kita, selalu saya sebut kambing yang ada janggut tak semayang. Kalau janggut ada tak semayang, jadi macam kambing tu lah. Kambing tu umur dia 2 tahun campur sehari. Maksudnya kalau hari ni 2 tahun, esok pagi boleh sembelih korban dah, sebab 2 tahun masuk sehari. Setengahnya dipermudahkan, umur minimum dia 2 tahun. Sehari tak sebut. Manakala kambing seumpama biri-biri ataupun koruh ataupun kibas, yang tu 1 tahun mencukupi. Sebab tu orang yang bela kambing cukup 40 ekor, dia boleh pilih. Kalau bagi kambing kacang, 2 tahun masuk sehari tahun yang ketiga. Kalau biri-biri, 1 tahun masuk sehari tahun yang kedua. Dan boleh juga binatang tadi yang kita buat korban, umur dia 6 bulan. Syarat dia biri-biri atau seumpamanya, tapi gigi depan dia kena luruh. Semua benda ni kita tak boleh serah sepenuhnya kepada tuan punya kambing. Dia tak cantik. Dia ada cantik tak lahir? Ada cantik tak? Ni lahir sekian. Mana ada cantik pakai agak macam tu aja. Kalau agak lebih 3 tahun, 4 tahun tak kisah. Kalau pakai hantam, korban kita tak sah. Umur tu penting. Lagi yang lain, binatang tadi mesti mencukupi dari segi syarat-syarat lain. Dari segi tubuh badan, jangan jalan dia bengkak tau, bengkak. Jalan macam nak terbalik tu. Jangan mata dia buta sebelah. Jangan dia ada penyakit yang menyebabkan kurang daging. Senang cakap, binatang korban tadi daripada kita ambil sampai kita nak sembelih, masa dia rebah tu pun tak boleh ada cacat. Kalau kita kalut, kita tarik-tarik dia, jatuh atas kaki, korban tak sah. Maka jawapan dia, ganti lembu baru, ganti kambing baru, ganti. Jadi yang tu tak jadi sembelih lah. Jangan kita kata nanya lah, tak. Kita jual harga yang boleh terima kepada tokek daging. Awak ni sebab binatang ni patah kaki. Lah patah kaki, sekali lagi nak pergi patah kaki juga kan? Nak kerat juga kan? Nak kerat, tak mau. Binatang tadi jangan cacat. Maka sekiranya kita tarik binatang tadi pada trailer turun, jangan ada cacat. Kalau jatuh patah kaki, rosak korban. Jadi nak rawat apa semua tak boleh dah. Mana orang duk rawat binatang patah kaki? Jawapan dia sembelih lah. Binatang-binatang tadi sekiranya telinga carik yang tidak putus, tak apa. Kalau carik
dan putus, tak sah korban. Maka sekiranya difahami begitu keadaan dia tentang korban tak boleh ada cacat, maka jangan sama sekali tentang korban tadi kita ambil juzuk-juzuk yang tertentu diberikan kepada tukang sembelih dengan sebagian dengan upah sembelih. Jadi kita panggil syarikat tulang sendirian berhad. Enggak ada syarikat kulit. Upah tak payah bagi binatang tu, bagi kat aku dia punya tulang. Sampai kadang-kadang bincang siap dah. Kan orang miskin patutnya tulang pun dapat, bukan daging saja. Lembu ni tak ada tulang. Lembu ni tak ada tulang macam dia macam tu. Sebenarnya lapah siap, buah lang gundi gula sagi, tolak pergi kat kedai bihun sup. Kita terja. Kadang depa tengok. Tebuk tu tak apa. Butek. Dia tebuk tu dia bukan tebuk macam tebuk tali pinggang. Dia tebuk macam tebuk telinga. Kita nak bersubang, dia tembak gitu, kemudian dia pasang. Bukan tebuk macam tebuk kertas tu tak. Dia kalau tebuk kertas tu tak mau. Subang telinga anak tu, dia tembak-tembak masuk. Kan? Tapi bila lama tu dia kira besar lah kan. Dia kira besar. Tapi tak ada daging yang keluar. Tak ada masalah apa. Kita pun kalau tebuk telinga buat macam tu mau. Nampak-nampak lubang elok kan. Ayat tu tak mau. Asal tebuk lubang kecil, bubuh subang dia jadi besar sikit. Yang tu tak ada masalah. Termasuklah binatang yang kadang ada cop kat dia ke apa, tak ada masalah. Dia sah yang tu nah. Binatang korban yang nak kita sembelih ni dah syarat saya sebut dah, dari segi umur, sifat dia apa semua. Sekiranya ekor dia tak ada semula jadi tak apa. Ekor tak ada. Binatang ni ekor tak ada, sah. Adapun yang kata binatang korban ekor tak ada, asal ada kemudian tak ada, yang tu korban tak sah. Sebab dia termasuk dia kata cacat. Cuma sikit orang Melayu kita ni kerap kali daging ni bila dah lapah-lapah semua dia lombok lapan. Ni style kita. Sepatutnya kita ambil tumpuk tu bagi harga tinggi sikit tak apa. 500 angkat 550 tak apa. Sebahagian daripada duit tadi itu diberikan kepada tukang sembelih. Kalau sembelih binatang ni, kalau seekor dua tu orang suka rela lah. Tapi kalau sampai 20 ekor larat nak suka rela. Jawapan dia tak larat nak rela jugalah. Maka yang tu kena bagi upah kat dia asing. Cuma standard kita orang Melayu kita ni, standard kita standard Kemboja. Lembu ke kambing macam orang Kemboja lah lebih kurang. Harga pun lebih kurang. Korban macam orang Palestin, lembu mereka besar, tak macam lembu kita. Siapa yang pernah pergi tahu lah. Maka harga lembu korban tadi dia boleh naik sampai $3,000. Bila $3,000 satu tumpuk mahal tak? Mahal lah. Maka itulah korban yang paling baik. Cuma timbul isu sikit. Bolehkah orang Melayu kita ni buat korban di sana? Kat tempatan ni banyak lagi tak orang yang nak makan daging? Banyak lagi tak? Timbul isu. Sah ke tak buat korban di negara bukan negara tempat kita duduk? Satu lagi, buat sembelih korban tapi dibahagi kepada adik-beradik yang duduk jauh daripada situ. Isu kita paling senang lah. Adik-beradik kita duduk kat Tasik Gelugong, kan jauh mana pun. Takkanlah jiran datang tengok kot tu kot sini kita tak bagi daging korban kat dia. Dia akan jadi macam tu. Yang tu kalau ada soalan kita jawab lah. Okey. Daging korban ni ambil perkara penting. Dia wajib diberikan mentah. Mentah tu mana tak masak. Kita rebus guna api saja bagi kat orang miskin tak sah. Hal ni yang kerap kali berlaku. Antara contoh yang hampir tak berlaku adalah di satu tempat di daerah Sik. Perancangan mereka lembu korban 3 ekor. Bukankah kita duk mengaji dah lembu korban ni bila kita lapar? Kalau kambing ke lembu ke? Kalau kambing
Lapah-lapah daging tadi bagi 3. Ada buat macam tu tak? Kalau lembu, seekor, lapah bagi 7. Dah bagi 7, setiap satu tu kita bagi 3. 3 kali 7, 21 lah. Maka sediakan tikar besar-besar kan. Okey, beda bagi jadi 7 tumpuk, jangan buat 8. 7 tumpuk. Dah selesai dah, bahagi pula setiap tumpuk tu 3. Bila bahagi dah 3, buah dalam satu plastik kan. Yang pertama daripada 3 yang 7 tumpuk buat 3 tu bagi kat tuan punya lembu. Cuma sikit masalah, Melayu kita dia suka campur-campur semua, dia kuih habis. Yang ni masalah. Sebab kenapa kena bagi 7? Kita sebenarnya tak tahu orang buat sembelih korban ni korban wajib sunat, kita tak tahu. Ada tak tanya? Ni korban wajib ke korban sunat? Ada tanya tak? Nazar ke, kekah ke? Kalau kekah kadang sebut juga, ni korban wajib, korban sunat, kita tak tahu. Kerana banyak binatang korban yang asal dia sunat menjadi wajib, mulut kita punya pasal. Paling senang lah kalau cikgu tambah kambing depan rumah. Orang tanya lah. Katalah rumah kita ni dekat-dekat nak pencen lah. Orang tanya, cikgu, nak belah kambing pula ke pencen ni? Macam cikgu, 2 pupu saya, cikgu Abdul Halim. Dia tanam pokok getah apa semua. Dia buat rumah kecil lah, bagai-bagai dia buat. Saya tanya, nak buat apa Abang Halim ni? Nanti pencen nak motong getah kan? Pasang pot getah tu, hari ni esok mati. Tak ada nak motong, Allah Ta'ala tak bagi motong, mati dulu. Biar pencen dah makan tapi motong tak sempat. Kita rancang, Allah Ta'ala rancang lagi, hebat lagi. Bila orang tanya, kita pun kata, hai, ada pula belah kambing, ni kambing korban. Maka kambing itu bertukar hak sunat, asalnya jadi korban wajib. Maka sembelih, lepas, tengok saja tak boleh makan. Ambil timbang kilo, embuh dalam plastik 500. Kalau lembu lah 500 tu elok lah, standard lah tu. Kalau bagi sikit tu malu kat orang, bagi banyak kita tak larat. Kalau Masjid Padang Serai tu, hak orang miskin dia akan ada 2 pusingan. Tak 2 pusingan. Mula-mula pak beratok ambil daging, tapi dia tak balik. Dia tunggu orang pokok, sakit dia hapus anak dia pula. Orang setia tengok, dia pergi kat mereka lah kan. Kesian, daging tak ada. Nah, mereka ni duit tak ada, lepas tak curi. Ada orang Melayu kita duit tak ada, kebahas duit masjid kan, masuk kot siling kan, panjat kot pintu, tolak-tolak siling, ada almari, cantik almari jadi tangga. Habis kat dah. Ni kira orang jahat lah. Okay. Mulut punya pasal lah. Kalau orang tanya, kita abang kat dia, ini kambing korban sunat. Sunat tu kena sebut. Sekiranya sunat tak sebut, sunat duduk dalam hati, lembu ke kambing jadi korban wajib. Jaga-jaga yang tu. Jaga-jaga. Ataupun Melayu kita dia peramah sungguh. Dia tanya kita, selalu kata basuh kereta ke? Dia tengok kita basuh apa? Basuh kereta. Tapi dia nak tanya. Kita kata kat dia, tengok aku basuh apa? Dia peramah. Hai, belah lembu ke? Dah ni lembu korban. Tak boleh makan. Kalau lembu korban itu sekor, hak tumpuk kita 1/7, hak bagian kita tu tak boleh makan. Maka bila dah sembelih korban semua, lapar-lapar daging lungguk dah, tinggalkan di situ. Masa tu orang miskin sahaja yang boleh ambil daging itu, orang kaya pun jangan duk bagi. Sebab dia bertukar menjadi korban wajib. Kita faham benda sunat, benda wajib ni hak mana pahala banyak? Semayang sunat, semayang wajib hak mana pahala banyak? Hak wajib lah. Jadi kita pun duk fikir mulut punya pasal tu lah, abang suruh mengaji tak mau. Dah suruh mengaji, pen pun tak bawa, tahfaz pun tak bawa, dengar saja dia kat abang dia. Jadi binatang korban tu kan, sikit pun tak dapat boleh makan. Ya, mulut punya pasal. Tapi ingat,
sekiranya daging ni kita bagi kat jiran sebelah yang miskin, dia ni tak pernah terima daging banyak tu, sampai dia heran. Orang lain dapat 500 gram, kuat-kuat kena adik-beradik sekilo, aku ni 3 kilo ni. Ada pasal kot. Maka sekiranya daging itu dimasak dan dia hantar pula kat kita, kita boleh makan, jangan kita pergi minta. Sebab apa? Daging itu bukan daging korban lah. Nah. Daging korban yang duduk di tangan kita, dapat kat orang miskin, dia jadi daging sedekah. Daging sedekah itu dia nak jual pun boleh. Maka kerana itulah ada orang menega nasi lemak lah. Dia tanya saya, dia kata kat saya, Ustaz, hari ni nasi tak sedap. Maknanya ada nasi lagi. Kalau dia abang awal tahu, Ustaz, hari ni nasi sedap, nasi tak ada dah. Itu bahasa dia dengan saya, dia faham, saya faham lah. Ni Ustaz, daging korban boleh simpan berapa lama? Saya kata kat dia, kena tengok peti air kan. Peti air kalau hak jenis bagus tu tahan lama. Kalau peti air kan, tak apa nak bagus ni berayak kan. Ini kadang berlaku dah. Daging korban sampai ke pintu dia kan, pintu tahan tangan tutup, duduk kat ruang tamu, jatuh. Korban dia kenapa jatuh? Daging korban jatuh. Daging korban tu nak buat sate jual berniaga pun boleh. Syarat orang tu orang miskin. Adapun orang kaya yang dapat daging korban, tengok orang kaya lah. Pergi pasar raya bawa 2 troli. Sekali beli 700. Tak belilah sampai 650. Yang tu teruk sangat, habis duit beri. Tu semua tahu kat no. 650 tu cukup tak setahun untuk buah minyak naik 2 rupang. Ni apa pandai-pandai sendiri lah. Okey. Orang yang kaya dapat daging kurban tak boleh jual. Sebab nama dia hadiah. Orang yang miskin dapat daging kurban boleh jual. Nak tahu kaya miskin ni kan, kita tahu tak kita kaya kita miskin? Tahu tak? Kalau katalah 20 hari bulan hujan ribut pun naik motor, tu miskin lah tu. Tahu hujan ribut? Kok mana pun aku motor sebab apa? Tak boleh pirang. Orang jenis macam tu boleh kenal diri sendiri lah. Tapi kalau rumah dengan kereta 6 biji nombor sama, 6 biji kereta mewah, yang tu orang kaya. Maka kita bagi daging korban kat dia, dia tak boleh jual, tapi dia boleh sedekah pula pada orang lain. Itu sayang tu. Maka sekiranya kita tarik binatang korban balik rumah, mulut jangan duk cakap lebih kurang. Dan tak payah pun duk abang ke orang. Kita ni tak tahu nak abang. Kita duk beli lembu, beli kambing nak buat kenduri, kita sebut tak? Saya beli lembu kenduri ni, kita sebut tak? Ni peramah sangat. Saya beli lembu kenduri, tak payah sebut lah, beli lembu je. Bila nak buat korban, kita apa abang? Saya beli lembu korban. Yang pi abang tambah korban tu apa? Bila awak tambah korban, awak tentukan binatang tadi lembu korban kamu, awak tak boleh makan. Oh, sampai macam tu ke mulut? Maka benda yang kata korban ni, dia ada korban sunat. Korban sunat ni duk rancang elok dah. Kan? Duk simpan duit sehari RM1, cukup setahun buka tabung, topak sikit boleh buat korban. Tu jenis tu. Yang pertama korban sunat, tak ada pasal-pasal buat korban, dan tak sebut pula itu kambing, itu binatang korban, tak sebut apa-apa. Lagi satu korban wajib yang dia pecah, antaranya korban kerana nazar, antaranya korban kerana ta'yin. Tahu tak ta'yin? Ini kambing korban, ni lembu korban. Termasuk juga binatang itu tidak wujud semasa kita berkata, tetapi kita sebut binatang tu binatang apa. Antara contohnya pegang duit 750 boleh dapat kambing seekor. Ya. Boleh lah kan. Okey. Dia pun kata kat bini dia, kalau abang beli kambing, maka abang buat korban. Masa tu kambing bukan dia tengok lagi pun. Beli sahaja, maka menjadi kambing korban wajib, dia tak boleh makan.
Kenapa? Sebab semasa kata tu kambing tu tak ada lagi. Tak mana nak beli pun tak tahu. Awak kata awak nak buat korban dengan duit yang ada pada diri awak. Berbeza nah. Pernah tengok tak kambing hak comel-comel saya kat kampung ada kambing. Orang tak tahu saya ada belah kambing. Saya belah kat kampung. Okey. Kambing tu nak abang. Lama dulu sekala balik dia main sambut. Tahu tak main apa panggil begitu? Dia mantau serenggiang apa panggil? Serenggiang. Apa dia tadi main? Serenggiang. Dah tak mandi kena tahu tu. Kalau kita masuk dalam rumah, lambat tutup pintu dia ikut sampai ke dapur. Kambing yang comel-comel ni, kita tengok kambing orang. Kita kata, kambing ni kalau abang beli, abang buat korban. Masa kata tak beli lagi. Dan mungkin kita boleh beli, orang lain tak ada beli. Mungkin orang lain beli, kita tak ada. Tak tentu. Kita kata kambing tu ada, tapi kambing tak beli lagi. Bila kita beli, tak jadi kambing korban wajib. Kalau tak faham, saya buat misal. Tengok perempuan tu kelai lah kat sekolah. Perempuan satu kelai. Punya marah. Hang ni kalau aku menikah pun cerai hang. Faham tak ni? Punya berkelai sampai punya lam meluat. Kalau aku menikah hang aku cerai tolak satu pun tak orang. Nasib baik pun tak cerai hang tolak tiga. Meluat semua. Nak jadi cerita takdir Allah Taala nikah juga. Faham tak? Kenalan kot tuan rupanya hang aku pun marah tu orang lain rupanya. Kahwin saja tak jadi cerai tolak satu. Sebab semasa kata perempuan itu masih belum lagi menjadi isteri dia. Sebaliknya, kalau suami katakan isteri sebab isteri kerap hilang, tak dapat dikesan hilang ke mana tak tahu. Bila orang telefon hello lain tak gelo. Sembang lah kereta. Ni ada benda tak elok lah ni. Faham juga Zul no? Ada benda tak elok ni. Isteri tak percaya, buka handset tu dia. Oh, duk cayang dengan orang lain pula dah. Suami kata, kalau abang kahwin seorang lagi, kamu jatuh cerai tolak satu. Maka dia kata tu, kena kat isteri dia tak? Kena. Jatuh cerai tolak tu kalau kahwin sungguh. Kahwin siap pun kau jatuh. Maka faham yang tu, patah balik bab korban. Seekor kambing yang belum dimiliki, kita kata kat kambing tu, kambing ni kalau aku beli, kambing tu kalau aku beli, aku buat korban, tak jadi wajib. Sebab kambing tu mungkin dia beli oleh orang lain. Memang esok dah maaf tak ada orang beli dah. Sebaliknya, kambing tak ada depan mata. Kalau abang beli kambing, abang buat korban. Maka kambing itu beli saja jadi wajib. Tak mau nak buat korban, tak usah beli. Tapi nak pusing terah mana kan? Pusing tengok kereta kemek. Nak perbaik sama dengan harga lembu, harga kambing tu juga. Okey, selesai yang tu nah. Maka ada juga yang nama dia korban untuk orang yang telah meninggal. Orang tu meninggal, dia ada tulis wasiat, kita buat. Semua korban-korban hak jenis wajib ni kita bubur dalam plastik bagi ke orang miskin saja, selalu bagi ke orang kaya. Kiranya tuan lembu, tuan kambing semua ni dia tak cerita pada urus setia. Apa akan jadi? Pakat bagi ikut dan saja. Yang berlaku di sini, lembu korban 3 ekor, bagi siap-siap 3 ekor. Masa hidup tu bagi dah, faham tak? Kita duduk mengaji, kalau orang lah kaya dia buat korban lembu sekor, semelih lapar, buat 3 tumpuk. Setumpuk ambil kat kamu makan di rumah, itu korban sunat. Setumpuk lagi bagi ke adik-beradik yang kaya-kaya, miskin pun tak apa. Setumpuk lagi bagi ke orang miskin. Itu kalau lembu sekor buat seorang. Kalau lembu sekor buat 7, bahagi 7, bahagi pula setiap tumpuk tu bagi 3. Tapi kerana kita ni kreatif, buat macam mana? Lembu ada berapa ekor? 3, kita bagi siap-siap. Lembu hak pertama tu untuk kita.
Berapa orang? 21 orang. Lembu yang kedua tu untuk apa orang? Untuk kita sedekah kat orang miskin. Lembu yang ketiga ni kita buat kenduri kat orang kampung. Cantik tak? Cantik tak? Cantik Sebab apa cantik? Sebab sembelih tahun tu selesai tahun tu. Kita nampak macam cantik lah. Hang ni kreatif sungguh. Masa sembelih datang Faban tadi, bukan 21 orang tu. Dia panggil 7 nama. 7 nama, sembelih, lapah semua siap. Kemudian daging korban lembu tadi tu akan diisi dalam 21 beg plastik. Timbang elok lah. Hampa awak balik semua daging korban tadi 21 orang. Sebab lembu 3 ekor. Lembu yang pertama tu semua korban tak sah. Sebab orang miskin tak dapat daging tu. 7 orang tak sah. Lembu yang kedua yang diberikan kepada fakir miskin ke semua sekali, sah untuk 7 orang yang nama dia disebut. Adapun hak yang lembu sikok lagi, hak perlebih makan kenduri, yang tu semua tak sah. Maka lembu korban ni tak boleh kita buat kenduri semua. Nak buat kenduri boleh, semua tak boleh. Maka kalaulah ada seorang cikgu nak pencen dia buat korban kat sekolah, tentu nak bagi budak-budak makan banyak kan. Bagi seorang 5 gram, budak-budak tak boleh makan semua kan. Kalau kenduri macam buat lobak ni kan, lembu sekok cukup lah untuk semua orang. Seorang 5 gram cukup lah. Tak cukup, ni nak buat macam mana kita buat kenduri? Cicah ayah asam, bancuh dengan belacan tu kan. Tu sedap tu, kira lah yang tu. Nak buat kenduri korban boleh, tetapi berapa orang buat korban ni? Seorang. Potong sekilo 2 bagi ke orang miskin. Maka hak bagi ke orang miskin tu pemberian tu wajib tu, kena mentah. Hak bagi lagi kita buat kenduri ke semua. Tapi tidak bagus macam tu. Sebab tunggak utama korban ini daging dia untuk siapa? Orang miskin, bukan dia untuk buat kenduri boleh, tapi jangan yang tu jadi utama. Maka bila kita tak faham, kita abang kat sekian urus setia, lembu ni, lembu korban buat kenduri. Kat orang miskin buat kenduri, panggil orang miskin main makan. Sama juga. Orang miskin main makan, tapi nak tanya sikit. Orang miskin main makan daging mentah ke daging masak? Daging masak. Kita tolong kat mereka masak, kira bagus lah. Jawapan dia tak sah. Dia kena bagi mentah, tidak boleh bagi masak. Maka bila jadi macam tu, bagi 7 tumpuk tu, setiap seorang yang dapat tu, dia ada niat masing-masing kan. Ada niat kekah. Ada kata tu imam, lembu ni, tumpuk saya ni kekah, saya nak ambil semua. Sebab apa? Daging kekah, saya nak buat kenduri, masak bagaimana? Tulang-tulang yang dapat sebab sikit, saya takkan cincang sebab saya nak anak saya ni selamat. Ini orang perintah fa'ulan, harap keberkatan buat balik ke semua. Tu imam jangan kata apa, sebab orang ni bagi duit habis dah. Adapun daging korban yang sunat tu, timbang elok, ambillah 1/3 bagi kat tuan lembu tadi. Dan yang ni nak abang, lembu bila kecil, 1/3 tu kecil lah. Kecil lah. Saya pernah tengok lembu korban di Sedang, tengok kesian. Kesian sebab apa tak? Hak lain-lain tu besar, dia paling kecil. Kalau lepas pada dia tu ada kecil lagi, hak kecil lagi tu lagi kesian. Ya Allah. Sah buat korban sebab apa? Sebab apa sah? Sebab umur dia cukup, tak ada cacat apa-apa. Besar kecil tak jadi hal. Oh sah. Hak ni jadi masalah orang duk kutuk kat belakang tu imam. Aku bagi 550 kecil, tapi kroni dia, habisan dia pula tu dapat lembu besar, mana haji dia kutuk kat belakang. Kan? Hak jadi ni menyebabkan urus setia pun berinovasi tinggi kan. Lah macam ni tahun lepas aku kena lah. Hampir-hampir aku hilang jawatan imam dah. Lah macam ni.
Kita sembelih lapah apa semua, kita lunggukkan semuanya. Kalau 10 ekor, lungguk selungguk je. Gue semua. Allah tak tahu dah lembu tu daging dia hak siapa punya, kita tak tahu. Okey, sekarang ni ada orang buat ni, jaga-jaga. Buat macam mana? Allah 70 orang. 70 orang, kita bahagi 3 siap-siap. Bahagi 3 siap-siap. Macam abang tadi kan. Kalau hak lembu 3 ekor tadi, bahagi atas ekor. Ni lembu hak 10 ekor, bahagi 3 terus. Hak satu lungguk tu, bahagi 70. Bila bagi 70 guna kalkulator, dapat sama berat. Sama berat. Ha, tengok. Tok Imam ni kita kekalkan tahun depan. Kerana apa? Kita dapat daging korban semua sama berat. Sekali lagi kita boleh daging korban kat rumah bila makan kan, nak buat daging ada hak gelap, ada hak cerah, ada hak lembek, daging macam-macam. Daging lembu korban tak sama. Hak ni nak abang, bila kita bedok macam tu, kita kena ingat, ada tak dalam contoh-contoh yang sebut tadi tu lembu korban wajib? Dia ada yang wajib, masalah. Daging korban wajib tak boleh bagi ke orang kaya. Kita tanya ke kaya miskin nak bagi daging korban, kita tak tanya. Kenapa kita buat macam tu? Tempat yang buat korban lebih banyak pada kita tak buat kerja macam ni. Pernah dengar tak Taman Tun? Taman Tun Dr. Ismail, pernah dengar tak? Sana lembu korban dia tak ada AB. Kita yang ada ABC ni, sebab korban tak banyak, tu yang ada lembu A, B, C kan. Sagi A tu pecah berapa? 1 sampai 7. Lembu A, nama dia apa? 1, 2, 3, 4. Kepada nama-nama yang disebut, sila datang ke depan untuk wakilkan sembelih. Ambil ingatan, lembu tadi, lembu siapa tu? Tu imam yang beli, bukan lembu dia. Nah, dia tolong beli. Beli dengan guna apa? Guna duit orang bagi kat dia. Lembu tu nak bagi kat siapa? Bagi kat orang yang nak buat korban. Kamu kena jual dulu kat kawan tu. Pegang tangan, jual. Hak ni semua benda kena buat sebelah hari ni boleh buat lah. Jual lembu. Macam mana Ustaz ya? Kita bagi duit, apa kata imam? Ini duit untuk bahagian saya. Untuk bahagian saya. Okey, jangan dah sebut korban. Bila sebut korban juga jadi wajib. Ini duit untuk bahagian saya, untuk cadangan korban, tumpuk saya RM550 kali 500 kan. Maka Tok Iman dia pergi cari lah. Dia pergi cari lembu tu, bukan lembu orang buat korban lagi. Belum dijual. Masa ada lembu ni bila banyak-banyak, bila ada banyak-banyak tu. Okey, 7 orang sila datang. Maka berlaku akad jual beli antara urus setia dengan tuan punya lembu baru. Sekarang lembu dah pindah milik ke belum? Pindah milik berlaku dah 7 orang dah. Sekarang lepa pula tak reti nak sembelih, ayam pun tak pernah sembelih. Okey, tuan imam, saya mewakili 6 orang lagi dah serah kat saya dah, wakil pada tuan imam untuk sembelih lembu korban ini. Sebut tak korban? Sebut, dia tak jadi wajib. Sebab sebut itu untuk sembelih. Termasuk juga dah lapah tuan imam, saya wakil tuan imam untuk bedak lah, untuk bahagi daging lembu korban ni. Yang tu tak ada masalah. Wakil sembelih, wakil bedak tak ada masalah. Yang masalahnya dia sebut lembu tu lembu korban. Bagi selesai. Sebaliknya kalau tempat-tempat lain yang banyak lagi dok buat, lembu ni dia tak buat A, B, C. Sebaliknya dia buat lembu ikut nombor. Lembu 1 sampai lembu nombor 20 untuk orang A. Faham tak? Faham ke tak? Lembu nombor 1 sampai nombor 20 untuk Tan Sri A. Faham tak ni? Jadi dia ambil habis 1 sampai 20. Semua dia punya, dia tak nak kongsi. 20 ekor dia seorang. Di sana yang saya dengar orang sana cerita lah, maksimum buat korban untuk seorang 20, tak boleh lebih sampai 21. Sebab kerja banyak nak buat, tak boleh. Tak kira orang hak kurang sikit baru Datuk Seri, dia sebelah apa dia 21 sampai 25. Macam tu lah. Kita lembu A untuk 7 orang.
Contohlah, tak apa, tak ada masalah apa. Yang lepas dah buat ni, kalau hak jenis seorang buat sampai 20 ekor, jadi tak ada masalah apa. Kita nak bahagi ke mana pun tak apa. Tapi yang penting setiap sekok itu ada orang miskin dapat daging mentah. Yang duk kalau masak ni, kita mereka duk jadi ngaji hukum, mereka beda daging mentah. Daging mentah itu yang paling utama. Maka lembu tadi, kalau korban sunat, ambil sikit daging istimewa hati dia untuk kita masak. Lagi kecil yang kita ambil, lagi bagus, disebabkan banyak bagian daging dapat ke orang miskin. Bila balik rumah, Allah abang, orang beli hati je, pahala. Orang miskin pakat dapat, seronok tak dapat lagi. Allah boleh masak, kadang-kadang rebus bakso, anak-anak ramai. Lebih baik daripada kita panggil orang miskin mai makan, walaupun kita dah bahagi sebagian kecil atau sebagian besar daging yang mentah. Itu boleh faham tu. Nah, jangan duk kita duk pandai-pandai duk pi reka, tak mau. Nah, kadang-kadang bincang, Tuan Imam, kami ni tak bayar upah, kami bagi sedekah aja. Sedekah daging. Saya nak upah, dak kami sedekah. Maka sedekah itu menjadi upah korban tak sah. Okey, mereka yang terus sebelum kita contohnya ahli kalau wajah bila buat korban yang Nabi punya ada. Tukang sembelih tak dapat sedikit pun daging korban. Sikit pun tak dapat. Sebab kami takut daging korban yang diberikan pada tukang sembelih mempunyai makna tersirat, iaitu upah. Pun kita duk buatlah ni, ada bagi tak kat tukang sembelih? Ada kan? Kat urus setia tu kadang-kadang tu dia belakang. Dalil dia, raya korban malam kuliah tak ada. Faham tak ni? Nak berhabis lembu ni teruk juga. Tak ada. Lepas abang awal lagi, Ustaz, hari Senin malam Selasa ni tak ada lah, sebab sembelih lembu tak saya pun tak mau pergi lah. Kan kita nak rehat. Okey, bagi boleh. Mungkin orang lain dapat seorang 500 gram, kan, yang buat yang tolong lapah dapat 1 kilo. Dia buat kerja teruk tak? Pagi sampai petang dengan kena pisau lah, bagai-bagai kan. Dapat lebih tak apa. Dapat lebih dengan maksud sedekah, bukan upah sama sekali. Maka kalau orang yang main buat ni, dia main ni berpasukan. Kalau rajin duk tengok pasukan yang sama. Terlepas kita pergi kat surau tu, orang tu, tanya orang tu juga. Macam ramai-ramai ni ada seorang yang gemuk. Tahun depan tengok dia juga. Hak ni juga ni, dia buat pasukan yang tu ambil upah tu. Maka jangan upah diberikan tanduk, jangan tulang, jangan kulit, jangan kepala, jangan perut, hati apa pun jangan. Kalau bagi yang sedekah biasa, yang tu tak ada masalah apa-apa, boleh buat bagi macam tu. Niat sedekah lah. Niat sedekah. Tapi niat sedekah yang mengandungi makna sedekah. Boleh faham tak? Saya buat misal, selalu buat misal macam ni. Tuan-tuan, ayam ni harga 5 kupang. Saya sedekah pada tuan-tuan dan tuan-tuan wajib sedekah kepada saya 5 kupang. Dia sedekah ke dia jual tu? Tuan-tuan sedekah nah, tuan-tuan dapat pahala sedekah, saya pun dapat pahala sedekah. Ayat ni 5 kupang satu. Saya sedekah pada tuan-tuan dan tuan-tuan wajib sedekah kat saya 5 kupang. Jadi tuan-tuan dapat pahala sedekah, saya dapat pahala sedekah. Tu sedekah kan jual tu? Jual. Kami ni buat korban, kami tak bagi upah, kami bagi sedekah. Jaga-jaga. Okey, tuan-tuan, ayat ni saya nak jaga kat tuan-tuan 1 5 kupang, tapi hari ni saya tak mau duit tuan-tuan. Sedekah ke jual tu? Sedekah ke jual? Sedekah. Sebab apa tak mau berbuat sedekah? Sebab duit tak mau. Maka yang dimaksud dalam syarak kita bukan dia maba ni. Tahu nama maba ni? Kalimat yang kita masukkan apa dia? Apa yang tersirat di sebalik kalimat yang kita kata tu. Jadi masalah kalau lembu korban 16 ekor. 16 ekor. Itu macam taman Bandar Perdana tu, dia buat korban 16 ekor. Kulit banyak lah.
Kulit banyak tu nak beli kat siapa? Kan boleh buat apa? Kan orang dah pakai gendang dah lah ni. Sini dah gendang lagi dah. Kat Masjid Gurun gendang dah, orang tak katak dah. Gendang tu bagi ada saja. Tanda cerita lama. Okey lah nak buat macam mana. Tapi kulit ni dapat kat orang yang pandai bahagian kulit, dia boleh buat beg tangan bagai-bagai. Maka kita jual tak boleh. Walaupun kita jual ke semua kulit 16 ekor kulit tadi ni, kita jual kat tukang kulit, dia bagi duit, kita buh lantai buh rumah bagi kaum miskin, tak sah korban. Habis semua tak sah. Dia nak buat macam mana? Kulit-kulit tadi kita sedekah kat siapa-siapa. Orang miskin tak apa, kalau korban wajib bagi kat dia. Tu cari hak yang ada kutip sampah tu banyak Melayu. Tengok ada Hindu kutip sampah. Dia pikau, cakap. Tak bagi dana ada kulit binatang 16 ekor lembu. Nak buat apa? Kasih roti buat apa? Ambil dulu. Kan tak payah duk angkut apa-apa, dah dapat dah. Telefon siapa-siapa tokek kulit. Nak tak kulit lembu 16 ekor warna macam-macam. Main ambil aku nak jual kat hang. Selesai. Maknanya jual tak boleh setelah diberikan kepada fakir miskin, nak jual tak apa. Jelas tu nah. Okey. Saya nak buka soalan, kalau ada soalan. Tadi wakil dekat imam itu sebelah. Okey. Kan? Kalau kita kan, wakil orang dia kan. Okey. Senang dia kan. Wakil buka hak milik dia tu orang. Okey. Dia macam ni. Ada satu kalimat yang mengandungi segala makna. Yang kita buat kerja sangat mudah. Cara dia macam mana? Bagi duit kepada tuan imam, biasanya setumpuk lah. Sini standard 500 kan? 500. Tuan imam, ni duit 500. Saya wakilkan tuan imam atau pengurusi PIBG atau cikgu siapa-siapa lah, pada menghasilkan korban atas nama saya. Pada menghasilkan korban. Kalimat ini selesai sebut, mulut tak payah kata apa lah. Faham tak? Apa dia menghasilkan? Kena pergi cari lembu dalam kelapa sawit, bincang dengan tokai lembu, harga selesai. Lembu ni kami tak ambil lagi dah. Sehari dua nak buat korban, baru kami pergi ambil. Sewa lori Cikgu Nazri ke mana ke. Pergi ambil. Akad jual beli berlaku dah. Tapi kami upah nah, lembu hak 10 ekor ni kamu bagi makan. Sebab kami tak reti. Cari lembu, akad jual beli, bayar upah bagi makan minum, kemudian sewa lori buat balik mai. Waktu awal lembu, upah tak apa kerja. Nak tarik lembu turun lori dia bukan senang. Tali buah siap-siap, lari sana, lari. Saya dapat klip video kemarin. Abang saya hantar. Sambil korek lubang nak sembelih lembu ni. Lembu tanduk punggung lah. Anak saya tengok punya gelak, pelantin kena tanduk. Nasib baik lembu tu tanduk dia tak ada. Kalau ada tanduk, anak saya kata jadi punggung 3. Jenuh berak lah kata. Tu nak melawak lah. Bila buat balik mai tu, lembu tu Tok Imam buatlah semua. Dia beli, dia buat balik, dia apa sembelih semua, mulut kita sengap. Sebab apa? Kita wakil Tuan Imam pada menghasilkan korban. Selesai. Kalimat tu paling senang. Sebaliknya bagi duit 500, Tuan Imam pergi beli, lagi buat balik, nak kena jual. Dah jual pula, nak kena wakil sembelih. Tanya pula, siapa nak kena niat? Lagi wakil pula, suruh bedak daging, banyak kerja tak? Banyak kerja. Daripada payah sangat, pergi kedai hardware, beli pasak, beli simen, beli tiang, beli bumbung, beli bagai-bagai lah macam mana. Pergi kat pemaju, beli rumah aja. Senang, tapi kena pakai lawyer juga. Dengan cara hak saya jawab tadi tu, selepas kita wakil, kita dah tengok lembu. Ni lembu korban saya. Wakil dah lagi. Wakil dah, kamu kata apa pun tak jadi apa dah. Selesai. Maka cadangan inilah yang kalau kita tulis kat whiteboard, pendaftaran cadangan ibadat korban. Cadangan tu penyelamat yang sangat besar.
Contoh Tuan Imam pegang tangan Cikgu Zul lah. Saya cadang nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mas kahwin sekian. Dia pun punya. Cikgu Zul pun jawab. Jawab. Saksi pun kata sah dah nikah. Sebab apa tak sah? Sebab ada cadang. Cadang tu dia tak ada apa. Sama juga kalau hang nak cerai sangat-sangat, panggil mak bapak hang mai. Aku menikah, cerai lah, aku cerai pun cerai lah. Malam ni juga aku akan cerai kan. Cerai tak jatuh sebab malam ni juga aku akan. Akan tu bila masuk mahkamah, hakim tanya, lawyer tanya, dia sebut apa? Ada akan tak? Akan. Cerai tak berlaku, kena cerai pula. Jadi akan tu penyelamat. Maka untuk selesai yang tadi, hak paling senang wakil. Hak lagi bagus bela lembu kemudian kita sembelih sendiri. Faham tak ni? Tapi susah. Lembu korban kalau sebelah negara India sana pelik sikit. Di sana nak sembelih lembu, nak lapah apa semua ni, lembu itu bela dalam rumah. Sebab lembu sana bila lahir ada surat lahir. Sampai terang tu. Oh kira dengan pok-pok ni. Ni kalau ada rakaman masuk tu kena buat sidang media pula macam tak syahwa ambil. Lembu tu dia kena bela dalam rumah, orang tak tahu. Mai musim korban sembelih tengah-tengah. Itu tak apa. Kita ni boleh sembelih ikut dah nak. Sembelih macam mana pun tak apa tak ada masalah. Jadi untuk jawab soalan tadi, kalau kita jenis bagi duit macam tu saja, nak kena ada akad jual beli. Setelah lembu tu jadi milik kita, nak kena pegang tali juga bagi setengah orang. Ni Tuan Imam, saya mewakili 6 orang lagi. Kalau seorang wakil saja tak jadi, sebab nak sembelih aku mana. Saya keliling 6 orang lagi, wakil Tuan Imam sembelih lembu korban kami. Sembelih lembu korban, lembu tu tak jadi korban wajib. Sebab apa? Sebab wakil sembelih bukan dia sebut ke orang nak buat korban. Mewakilkan Tuan Imam. Wakil Tuan Imam. Satu lagi nak sebut, bila kita wakil-wakil apa semua ni, kadang-kadang kita wakil siap dah lembu milik kita dah. Tukang sembelih banyak. Dia sembelih terlajak bukan lembu hak diwakil kat dia. Dia kira sembelih tinggal. Dia terlajak sembelih lembu orang. Lembu hak satu lagi tu dia patut tukang sembelih pi. Jawapan dia, korban tadi sah. Sebab kamu pergi sembelih, lembu tu memang nak kena sembelih dah. Niat duduk kat kita bukan niat duduk pada tukang sembelih. Melainkan kita letak kat pada Tuan Imam tadi, kamu tolong sembelih, kamu tolong niat. Itu cerita lain. Kita ada niat dah kan. Niat duduk kat kita. Dia tukang sembelih lah. Awak sembelih, niat duduk kat saya. Masa tu yang disebut, kita kata korban ni atas nama sekian, dan kita selawat sikit, dan juga kita takbir ni takbir biasanya wallahu akbar. Tengah kita ni dia takbir macam takbir raya kan, jadi rayuh rendah nak buat benda-benda yang Nabi tak buat kan. Setengah orang dia marah sangat benda-benda macam ni. Ada lagi ke soalan kalau ada? Tuan Imam sajalah orang sembelih tu saja takbir. Orang lain boleh juga. Boleh juga, tapi jangan buat macam takbir raya. Boleh. Ada setengah tempat dia takbir sampai binatang tadi mati. Tapi yang sepatutnya kita buat, imam masa sembelih dia yang takbir, dan dia tidak kuat sangat-sangat macam takbir raya tu. Okey, ada lagi ke soalan? Baik Ustaz, yang berupa pada awal tadi Ustaz dah sebut tadi tentang daging kurban yang dibawa ke tempat lain. Okey, terima kasih. Hukum asal korban adalah untuk orang tempatan. Pendapat yang kata daging korban ini tidak boleh kita wapi ke tempat lain itu adalah ijtihad para ulama tanpa ada sandaran Quran juga sandaran tidak ada. Para ulama ijtihad dengan dikiaskan pada hukum zakat. Zakat. Bukankah zakat tu kalau macam Kedah, dia pergi kat Kedah saja. Zakat Penang, pergi kat Penang saja, dia tak lompat pergi negeri lain. Kalau zakat untuk orang negeri Kedah saja, maka korban juga untuk orang Kedah sahaja. Termasuk juga
Kalau korban ni buat padang serai sajalah. Ini adalah ijtihad para ulama. Dan ada juga kedengaran setengah-setengah orang sebut daging korban tak boleh kita pindah negeri. Contohnya pendapat Syekh Ramli, daging korban hak tasik kulukuk tak boleh mai padang serai tak boleh pisik. Ini adalah pendapat para ulama. Kalau kita baca lagi, adalah sepatutnya daging korban kita berhabis di negeri itu. Orang miskin banyak lagi nak daging korban, kenapa kita pindah ke tempat lain? Tetapi walaupun begitu, dalam kitab yang dirujuk ni, baca lagi 3 baris, pendapat Imam Asnawi pula, boleh daging korban tadi diberikan kepada adik-beradik di tempat lain, tak jadi masalah. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang memutuskan daging korban boleh kita pindah negeri, tak salah apa-apa. Barangkali adik-beradik semua bakal balik mai Taman Seri Setia ni nak buat korban, kan? Hari ketiga bakal balik ke Kuala Lumpur. Daging apa tu? Daging korban buat dekat kampung, buat kat taman. Oh banyak banyak. Jiran sebelah dapat seronok. Oh terima kasih, lama tak makan daging korban, tu pindah lah. Daripada Kedah lompat pergi Penang, pergi ke Perak, pergi ke Selangor tu, punya jauh tu, boleh. Dan hukum asal juga Arab Saudi sendiri daging korban bagi ke orang Arab Saudi saja. Ini hak yang sah. Tapi orang ramai yang kaya makin ramai, daging korban melimpah. Melimpah sampai ya Allah banyaknya daging korban. Yang duk dapat miskin ni orang-orang hak luar yang kerja dekat Arab Saudi. Maka ulama berijtihad di sana, orang miskin dapat dah, beberapa orang dapat, tapi lebihan banyak lagi. Daging korban tadi dimasak. Dah orang miskin dapat dah hak yang mentah, dimasak dan ditikan dan dimasak 2 cara. Cara Arab lagi, cara bukan Arab. Cara Asia satu, cara Arab satu. Maka 2 jenis tin tadi, ada jenis dia lah. Ada yang dihantar sebelah negara miskin, sebelah Afrika, ada yang dihantar sebelah Asia Tenggara. Hantar kat Kemboja, yang dimasak resipi dia resipi orang Kemboja lah. Maka di situ nampak dari segi kelapangan dia, daging korban mencapai maksud dia. Orang miskin di seluruh dunia boleh makan daging korban, tapi bentuk dia bentuk yang telah dimasak. Daging dalam tin orang masak dulu lah. Masak dulu macam ikan sardin. Makanya Majlis Fatwa Kebangsaan membenarkan dan mengharuskan. Jadi kita boleh pakai, tak ada masalah apa-apa. Jadi padang serai nak pergi tasik Gulugok boleh tak? Kan? Mak mentua tasik Gulugok dah tengok. Nanti aku sikit daging dia tak bagi. Mak main tengok dalam kitab ni. Daging korban mana boleh minta pindah negeri. Kalau mak dia pandai, nak baca lagi 3 baris kitab tu juga boleh. Ada orang duk abad kat saya dalam kitab Sabilul Muhtadi, dia abad muka surat, daging korban tak boleh pindah negeri. Saya kata kat orang tu, baca lagi 3 baris boleh. Sebab apa? Daging korban ni dia bukan untuk orang miskin di sini saja, miskin tempat lain pun boleh. Tu macam orang kat duk Taman Tun tu. Korban yang sampai berpuluh ratus ekor ni, nak tanya Ustaz, lebih dah untuk orang di situ? Lebih, bawa pergi ke tempat lain. Hukumnya harus. Cuma para ulama selisih. Pada boleh, pada tak boleh, kita ambil pendapat boleh. Contoh pendapat boleh ni kafayah mana? Majlis Fatwa Kebangsaan persidangan mereka, jual beli emas atau perak, sama ada emas perhiasan atau emas fizikal, wajib emas ada depan mata, duit serah lah tu dapat emas lah tu. Itu Majlis Fatwa Kebangsaan. Tapi Majlis Fatwa Johor tukar fatwa lain. Lepas ambil fatwa, boleh beli barang kemas secara hutang. Kerana apa? Fatwa para ulama ni nak abang, ada pendapat kuat, ada pendapat lemah. Maka majlis fatwa ni lah Johor ambil fatwa, ambil pendapat hak paling lemah sekali, pendapat Ibn Qayyim.
bila benda emas ni dia ada unsur pertukangan. Dalil dia emas yang berat sama dengan cincin, harga